Assalamualaikum dan hai. Kali ni aku, Aiman dan kawan-kawanku yang lain, seramai lagi 7 orang lagi, akan membawa topik tentang masakan makanan pada musim perayaan. So, aku harap korang semua beraya bersama family dan tak keluar layar. So, makanan pertama itu adalah sate. Sebagai mana korang tahu, sate ni adalah sejenis makanan dibuat daripada kepingan daging yang dicucuk menggunakan lidi, sama ada lidi buluh ataupun lidi buna kelapa, dan dibakar menggunakan api arang kayu. So sate ni sedap kalau korang makan dalam keadaan sate tu panas. So sate ni sebenarnya popular di kalangan orang-orang Melayu. So orang Melayu ni tak makanlah sate tu kosong. So dia macam kurang sikit lah rasanya. Jadi mereka pun sate ni dihidang dengan kuah-kuah kacang. So kuah kacang ni selalunya orang tumbuk lumat dah, campur dengan herba-herba dia, bau sedap makan. Selain tu sate juga dihidang dengan timun dan bawang. Korang tahu tak, ada kajian mengatakan kenapa sate ni dihidangkan sekali dengan timun dan bawang? Sebab ini cerita dia macam ni. Sebab sate ni bila korang bakar akan jadi hangit tau. So hangit tu adalah disebab kandungan karbon. So jadi timun dan bawang akan menjadi ejen untuk menetralkan kandungan karbon yang terdapat pada sate tu. So bila korang beli, jangan lupa lah order sekali timun dan bawang tu. Kod jangan lupa nak letak. Hai, nama saya Sri Rashmi. Dalam video ni, hari ini saya akan berkongsi tentang satu jenis makanan istimewa yang digemari oleh semua rakyat Malaysia. Makanan istimewa itu adalah lontong yang mempunyai rupa yang hampir sama dengan ketupat, tetapi tidak. Biasanya, lontong lagi mudah untuk dibuat berbanding dengan ketupat. Dia akan diperbuat menggunakan nasi putih dan dikukus dengan daun pisang. Rupa di luar lontong ialah warna hijau dan di dalamnya adalah warna putih. Kalau rakan-rakan menziarahi ke atau merawat rumah saudara ke, rumah jiran ke, rumah kawan-kawan ke yang merayakan Hari Raya Aidilfitri, mereka biasanya akan menghidangkan makanan ini bersama dengan kuah daging ke ataupun sate. Biasanya kombinasi ini sangat digemari ramai kerana kombinasi sate atau kuah daging bersama dengan lontong tu sedap katanya. Memang sedap pun, cubalah. Makanan seterusnya adalah dodol. Dodol ni adalah sejenis makanan yang boleh dikategorikan dalam kumpulan makanan manis atau manisan. Dodol ni sangat terkenal di negeri Melaka, negeri Sembilan dan juga Muar Johor. Kini dodol menjadi bahan santapan pada hari perayaan seperti Hari Raya Aidilfitri dan juga Hari Raya Haji. Selain dodol mempunyai warna coklat, dodol juga mempunyai warna seperti hijau, kuning dan juga perang gelap. Rasa dodol juga telah dipelbagaikan menjadi banyak perasa seperti perasa durian, perasa pisang dan juga kelapa. Bahan-bahan yang diperlukan dalam membuat dodol ni adalah seperti santan kelapa, gula pasir, gula perang, tepung beras dan juga garam. Kesemua bahan ini akan digaul atau dikacau selama 3 hingga 4 jam untuk menghasilkan dodol yang bermutu tinggi. Hasil fizikal dan rasa dodol ni akan menjadi melekit, tebal dan juga manis. Kini dodol merupakan makanan manisan yang terkenal di negara jiran seperti Indonesia, Filipina, Singapura dan juga Sri Lanka. Okey, lepas tu saya akan menceritakan tentang satu makanan iaitu soto ayam. Okey, kenapa soto ayam? Soto ayam adalah di antara salah satu makanan yang sangat famous di Malaysia pada musim perayaan. Dahulu, soto ayam selalunya akan dihidangkan di rumah orang Johor dan sangat terkenal dengan orang Johor kerana ia adalah makanan tradisional mereka. Soto ayam terdiri daripada bahan-bahan seperti berikut iaitu ayam, lontong, bihun, mi, kuah sup dan sambal.
Ia juga boleh dimakan dengan bergedil. Okey, kenapa soto ayam sangat famous di kalangan rakyat Malaysia adalah kerana soto ayam sangat senang disediakan, tetapi ia mengambil masa yang sedikit panjang untuk disediakan. Okey, seterusnya, makanan yang selalu dihidangkan semasa hari raya adalah serunding. Serunding ni merupakan hidangan masyarakat Melayu yang berasaskan daripada ayam, daging ataupun ikan. Untuk membuat serunding ni, ia mengambil masa yang lama kerana ia dimasak sehingga kering. Untuk serunding tu tahan lebih lama. Selalunya ia diperbuat daripada rempah serta bahan-bahan seperti serai, kunyit, jintan kasar, jintan manis dan sebagainya. Kadang-kadang ianya sedikit berminyak, terutama serunding daging, untuk dia tahan lebih lama. Serunding ni sedap dimakan dengan ketupat, nasi impik serta lemang. Ianya sangat sedap dan korang wajib try sewaktu hari raya. Selamat mencuba. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah binti Muhammad Asri. Okay, untuk hari ini saya akan berkongsi sedikit mengenai menu rendang. Okay, rendang merupakan salah satu hidangan daging pedas yang berasal daripada suku kaum Minangkabau yang menduduki kawasan Sumatera Barat. Okay, ianya sangatlah terkenal di kalangan masyarakat Melayu. Ianya selalu disediakan dengan cara memasak daging bersama santan, lada dan beberapa jenis rempah rata seperti serai dan kunyit, halia dan sebagainya sehingga kering. Biasanya rendang akan disajikan dalam acara seremonial seperti perayaan Aidilfitri, Aidiladha dan juga kenduri-kenduri bagi menghormati tetamu. Okey, rendang ini biasanya akan dimakan atau disajikan bersama nasi, lemang, ketupat palas, ketupat nasi dan juga pulut kuning. Okey, setakat itu saja perkongsian saya untuk menu rendang. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey, seterusnya adalah ketupat. Okey, macam-macam jenis ketupat yang ada dekat Malaysia ni, tapi yang paling popular adalah ketupat bawang dan ketupat daun palas. Okey, kita mulakan dengan ketupat bawang. Kenapa nama dia ketupat bawang? Okey, dia sebab kerongsang dia, luaran dia tu adalah berbentuk seperti bawang dan juga dia disediakan menggunakan daun kelapa. Lain pula dengan ketupat daun palas. Ketupat daun palas disediakan dengan daun palas dan dia berbentuk segitiga. Selain itu, ketupat daun palas juga dibuat menggunakan beras pulut. Ada dua cara penyediaan, boleh rebus atau kita boleh kukus dia. Okey, selain itu, ketupat daun palas juga ada macam-macam jenis. Okey, antaranya yang biasanya adalah ketupat kosong. Lepas tu ketupat berisi serunding, ketupat berisi jagung dan juga ketupat berisi kacang. Okey. Persamaan antara semua ketupat ini adalah dia boleh dimakan ataupun kita kata boleh dicicah menggunakan dengan serunding, dengan rendang dan juga gulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ilham dari RT90. Mahu membicarakan tentang kuih lemak. By the way, lemang ni yang berasal dari bahasa Minangkabau yang dipanggil lomang, adalah beras pulut dimasak bersama santan dan garam dalam ruas-ruas buluh yang dilapik dengan daun pisang. Kemudian tu lemang tu akan dibakar sehingga dimasak. Cara ini merupakan cara menanak nasi yang ditradisikan dari alam Melayu dari Indonesia ke Malaysia, Singapura dan Brunei. Kemudian lemang ni selalu dihidangkan secara berlauk bersama rendang dan serunding. Namun ada juga yang makan lemang ni dengan cara yang manis,
yang seperti bersama dengan tapai, macam orang Minangkabau makan bersama dengan tapai dan buah-buahan. Biasanya orang Minangkabau ni dia jadikan lemang sebagai buah tangan semasa melawat sahabat atau kerajaan perkahwinan. Tambahan pula, lemang dijual sepanjang tahun, tapi dia lebih meluas pada hari perayaan Hari Raya Aidilfitri dan Hari Raya Aidil Adha. Saya rasa ini sahaja video daripada saya. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.